Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama Ustazah dalam subjek Pendidikan Islam pelajaran ke-9 KSSM bidang hadis, tajuk Sedekah Kunci Kebaikan. Untuk hari ini kita akan fokus kepada objektif pembelajaran kita. Yang pertama, 2.61 membaca hadis dengan betul. 2.62 menyatakan terjemahan hadis. 2.63 menyatakan maksud sedekah. 2.64 menjelaskan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. 2.65 menerangkan kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. 2.6.6 merumuskan pengajaran hadis yang menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mengaminkan bacaan doa dan juga semoga dibuka pintu hati untuk sama-sama kita peroleh ilmu baru dan dalam keredaannya sentiasa. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, untuk pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran 9 sedekah kunci kebaikan. 2.6.1 baca hadis dengan betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin taslu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Muttafaqun alaih. Seterusnya 2.62 baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Jadi kita pergi satu persatu. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari, asyamsu matahari, ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun. Kamu berlaku adil terhadap dua orang. Siapa yang bertelingkah ialah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu membantu seseorang yang menaiki tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan salat ialah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. 2.6.3 maksud sedekah. Dari segi bahasa pemberian, manakala istilah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perbuatan bersedekah merangkumi segala perbuatan yang baik. Kullu ma'rufin sadaqatun. Riwayat Bukhari, maksud setiap perkara yang baik ialah sedekah. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-263 yang bermaksud menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan, iaitu kesilapan mereka, ialah lebih baik daripada sedekah, iaitu pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perbuatan yang menyakitkan hati. Berdasarkan hadis yang telah kita pelajari, 2.6.4 terdapat beberapa amalan yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Yang pertama, berlaku adil dalam tindakan, membantu orang yang menaiki kenderaan, mengucapkan perkataan yang baik, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan, berjalan untuk menunaikan solat, membantu orang yang mengangkat barang ke dalam kenderaannya dan juga mendamaikan orang yang bertelingkah. Maksud bertelingkah ni bergaduh ataupun berkelahi. Antara amalan sedekah ialah berjalan untuk menunaikan solat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu merupakan antara seruan yang perlu kita bersegera untuk melaksanakannya. Yang mana solat merupakan yang solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. 2.6.5 yang memberitahu kita tentang kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis. Yang pertama, berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah, menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari. Dan juga mententerangkan hati kedua-dua belah pihak. Yang kedua, membantu orang yang menaiki kenderaan atau mengangkat barang ke dalam kenderaan. Kelebihannya, memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas, pesakit, ibu mengandung dan orang yang kurang upaya. Dan juga meringankan beban orang lain. Yang ketiga, amalan mengucapkan perkataan yang baik. Kelebihannya, menenangkan hati pendengar, mengelakkan berlakunya pertelingkahan, menampilkan imej dan peribadi yang disegani, menyuburkan budaya komunikasi berkesan. Yang keempat, amalan berjalan untuk menunaikan solat. Kelebihannya, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan berwuduk. Berpeluang melaksanakan sedekah yang lain seperti mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan, diberi cahaya ataupun nur yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Dan juga dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Yang kelima, kelebihan mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana malaikat sentiasa mencatat amalan kebaikannya, mengurangkan risiko kemalangan dan memberikan keselesaan kepada pengguna jalan raya yang lain. 2.6.6 untuk pengajaran hadis. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah, yakni dengan cara menjadi orang tengah, kerana setiap mukmin bersaudara.
Yang ketiga, kita hendaklah membantu orang yang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barangnya agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan urusan kita. Kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik kerana itu merupakan tanda keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Dan yang keenam, kita hendaklah berusaha untuk mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan agar tidak memudaratkan orang lain. Di sini Ustazah ada sertakan beberapa soalan untuk penilaian latihan. 1A, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tadi. Hadis di atas menjelaskan tentang tuntutan amalan sedekah dalam kehidupan seorang Muslim. Padankan potongan hadis di bawah dengan maksud yang betul. Boleh rujuk buku teks dan juga subtopik 2.62. Okey, 1. Wa tumitul aza ani. Wa dan aza ani. Okey, kita tengok. Okay, jawapannya, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, wa bikulli khutwatin tamshiha wa tuddan. Kulli, setiap, tamshiha, berjalan. Jadi jawapannya adalah dan setiap langkah kamu berjalan. Okey, dapat 2 markah. Tahniah kerana telah memberi fokus sepanjang pembelajaran kita. Okay, sekian sahaja perkongsian daripada Ustazah untuk pembelajaran kita pada hari ini, sehingga kita bersambung dalam pembelajaran untuk yang seterusnya. Semoga berjaya dan mengamalkan amalan-amalan sedekah yang terdapat dalam hadis yang dipelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.